Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah kitab dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang telah kita berhenti selama 4 bulan kerana COVID-19. Baik. Jadi itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kerana di tempat kita ni, khususnya negeri Kedah, ada satu kluster yang baru, ya, kluster Siwaganga. Bunyi tu kerana dari India kan. Wahai orang yang kluster tu orang Muslim lah kan. Cuma kerana di negeri kita ni, kita pun kena berwaspada dan berhati-hati. Khususnya SOP tu kita kena jaga betul-betul lah, ya. SOP pemakaian pelitup muka, ni memang kena pakai. Kalau tak kena pakai, kalau tak pakai kena saman free kan. Mula 1 Ogos wajib kena pakai di tempat awam, tempat orang ramai. Surau ni pun tempat orang ramai kan. Saya tadi pun pakai lah, tapi pasal nak bercakap tak boleh pakai kan. Menteri pun bercakap pun tak pakai, PM cakap pun tak pakai. Nak sebut bila bercakap tak apa kan. Tapi bila tak bercakap nak pakai. Pasal di tempat awam. Melainkan seorang-seorang tak apa. Walaupun duduk di taman permainan, taman tu tempat awam, tapi kerana hidup seorang-seorang tak pakai tak apa kan. Walaupun di sana ada yang satu gambar, 2-3 keping gambar, seorang perempuan yang duduk seorang dia kena saman. Lepas tu duduk dalam kereta sendiri pun kena saman. Tu pasal masih lagi kerana dia punya garis panduan tu tak jelas lagi, khusus dari sudut penguat kuasa kan, sehingga kan ditarik balik saman dalam kenderaan sendiri. Yang sebut kenderaan awam, teksi ke, bas ke, kenderaan sendiri tak panggil awam kan. Jadi kerana kenderaan sendiri tu tidak menjadi kesalahan. Baik. Lepas tu pelitup muka, tu kena pakailah, nak mengelak daripada jangkitan COVID-19. Baik, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Itu kalau tepat saya tanda ni 198. Iaitu pada tajuk kita baca ni, tajuk perkara yang harus bagi para rasul. Saya tanda ni lipat ni sebagai tanda ni. Tapi tak tahu hang ni dah baca ke dah lagi. Kadang kita lipat ni rupanya dah baca dah. Tak apalah. Kita kalau dah baca dah pun kita baca sekali lagi tak ada masalah. 4 bulan dah pun. Kalau baca tu 4 bulan yang lalu atau 5 bulan, dah bulan 3, ni bulan 8 kan. Dah jadi masalah. Baik. Jadi untuk berkati pertemuan kita, marilah kita buka dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Surat 198. Dan dalil sidqun, benar. Segala rasul itu seperti kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma burhan wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalam fali'annahum law lam yasduqu la lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizah litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fima yuballighu anni. Dan adapun tanda wajib benar mereka itu alaihimus salatu wassalam, benar mereka itu para rasul. Fali'annahum law lam yasduqu, kalaulah bahawasanya mereka itu jikalau tiada benar mereka itu, tiada bersikap benar, tidak bersifat dengan sidqun, sifat benar, la lazimal kadhibu, nescaya lazimlah dusta. Bila para rasul itu tidak bersifat dengan sifat yasduqu, tidak bersifat dengan sifat sidqun, benar, la lazimal kadhib, mana ada masa dusta. La lazimal kadhibu fi khabarihi ta'ala, lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala, litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizati nazilati manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fima yuballighu anni. Kerana membenarkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia daripada aku. Jadi ini dalil wajibnya para rasul bersifat dengan sifat sidq. Mana kalau sekiranya para rasul itu tidak bersifat dengan sifat sidq, sifat benar tu, maka ada lazim, maka lazimlah ada pada rasul berdusta. Maka bila berdusta, khususnya fi khabari ta'ala, berdusta pada khabar Allah Ta'ala, jadi maka wajiblah di sana para rasul itu bersifat dengan sifat benar. Segala apa yang dilafazkan benar, datang daripada Allah. Ya. Yang dibacakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu, kitab Al-Quran, terkandung padanya 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk yang kita baca tu. Maka benarlah ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Kalaulah dah disebut fali annahum law lam yasduqu, kalaulah mereka tu tidak bersifat dengan sifat benar, mana ada orang boleh nafi. Nafi, mana Quran ni tak betul lagi pasal gitu. Jadi maka sebab itu kita kena i'tiqad bahawa para anbiya wal mursalin bersifat dengan sifat siddiq, amanah, siddiq, benar. Benar dalam kata-kata. Bila keluar daripada mulut para anbiya wal mursalin, kata ini adalah wahyu daripada Allah, maka ia wahyu, ya, turun daripada di perantaraan malaikat Jibril, turun wahyu, maka ia terkandung dalam Al-Quran. Baik, inilah dalil benar bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini dalil kata sifat benar tu, siddiq, ya. Dalil akli lah,
Ya, dalil nakli ini daripada Quran dan hadis. Ini dalil akli, akal. Mana dari sudut logik akal pun gitulah. Kan? Sebab itu kita manusia biasa, kan? Orang tak boleh nak 100% percaya. Pasal kita tidak bersifat dengan sifat benar. Mana kata 100% tak. Ada masa boleh jadi, boleh jadi ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar, maka hak tu hanya senya Allah saja yang tahulah. Kan, siapa pun boleh menipu, kan, menipu, berdusta dan sebagainya, hanya senya Allah yang tahu. Baik. Kemudian inilah dalil benar bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wasallam pada awal mereka itu, pada dakwa mereka itu akan risalah dan barang yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Taala. Makna benar pada hak paling utama ni, paling utama. Dakwa oleh mereka itu risalah, ya, iaitu wahyu, dan barang yang menyampaikan oleh mereka itu iaitu dakwah, ya, Al-Quran, kitab, ya, ataupun suhuf yang dibawa oleh para anbiya mursalin adalah benar. Datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bahawasanya burhan, dalil ni, burhan ni dalil atau tanda. Hanya senya menunjuk ia atas demikian itu seperti barang yang telah lalu. Jadi itu sebagai dalil akli bahawa para anbiya wal mursalin bersifat dengan sifat siddiq, benar. Baik. Kemudian dan katanya, maka kerana bahawasanya mereka itu hingga akhirnya, kerana bahawasanya mereka itu fali'annahum, mula fali'annahum hingga akhir itu, bermula takrir dalil ini bahawa engkau kata jikalau tiada benar mereka itu. Maka dia nak hurai sikit lagi, takrirkan dia, ikrarkan dia bahawa engkau kata gini, jikalau tiada benar mereka itu, laulam yasduku tadi, ya, fali'annahum, mula fali'annahum tu hingga akhir. Maka kita baca di mana? Laulam yasduku, kalaulah, jikalau tiada benar mereka itu, para mursalin, nescaya lazimlah dusta pada khabar Allah Ta'ala. Nescayalah la lazimal kadhibu fi khabari Ta'ala. Maka lazim ada dusta pada khabar Allah Ta'ala. Tetapi dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Dusta khabar datang daripada Allah itu mustahil. Melainkan datang daripada orang yang bukan daripada para anbiya mursalin, hak mengaku nabi. Zaman kita pun apa ramai mengaku nabi, mengaku Tuhan pun ada. Tuhan haru. Nabi apa? Nabi yang mengaku nabi, pasal dia baca surah Yasin, dia seorang aku baca, dia faham dia seorang. Yasin wal Quran lakin innaka la minal mursalin. Innaka, sesungguhnya kau, la minal mursalin, pada para rasul. Dia baca innaka, sesungguhnya kamu. Sesungguhnya kamu, dia baca innaka, kamu tu. Dia hak dia baca. Aku ni rasul, mengaku nabi selalu. Ni manusia. Tu. Faham? Padahal ayat ialah Al-Quran tu kepada Nabi. Ya, bila Allahumma salli Muhammad, dhamir tu ka ke hu ke, kan, ka lah, kan, abdihi, kan, hambanya, hamba tu sendiri. Maka dhamir tu rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhamir ka, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kau ya Muhammad, kan. Jenuh. Kalau gitu semua baca Yasin, semua Nabi belaka lah, semua Rasul belaka lah. Ni kata bodoh, kan. Dia rasa dia cerdik dah, tapi bodoh. Tak cerdik, bodoh. Bodoh lah cerdik. Dia rasa dia cerdik. Dia rasa dia Nabi, dia boleh mengaku Nabi, dia rasa cerdik dah, tapi bodoh. Tu. Baik. Masuk datang bukan daripada Nabi dan Rasul, dusta lah. Macam kita sebut tadi, ngaku Nabi.
Mengaku Nabi ni ramai mengaku Nabi. Mengaku Tuhan pun ada. Baik. Kemudian mana? Mustahil. Bila ini mustahil, dusta pada khabar Allah Ta'ala itu mustahil bila mana datang daripada lisan, lidahnya para anbiya mursalin. Tu. Karena datangnya daripada para anbiya mursalin ini mestilah sidqun lah, benar. Maka mustahil pula tiada benar mereka itu. Mustahil pula lah kalau tak benar mereka itu. Dan apabila mustahil tiada benar mereka itu, sabitlah, tetaplah benar mereka itu, dan iaitulah yang dituntut. Ini dalil akli lah. Bila kita baca gini, akal kita boleh terima gitu dalil akli. Tapi kalau akal dia tak boleh terima, maka dia masalah pada akal dia. Tu. Sebab itu Allah sebut afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Tu. Mana ia tidak menggunakan akal untuk mengenal Allah, mengenal para rasul, kan? Malah mengaku diri nabi pula. Memang tak ada akal, kan? Pasal orang yang berakal ni, dia sebut sebenar orang yang berakal ni, orang yang tunduk dan patuh kepada Khaliq Allah. Baru benar dia berakal dia. Sebab itu kelebihan manusia ni banding dengan makhluk yang lain itu pada kelebihan tu pada akal, kan? Maka kelebihan manusia ini pada akal, maka pastinya akal itu selayaknya memimpin dia menjadi hamba yang tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah. Kalau hamba tu kufur, walaupun ada akal, walaupun cerdik gitu mau lalu, cerdik sungguh. Walaupun cerdik sungguh, kan? Tapi tidak beriman. Sebab itu Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa alima bima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang al-kayyis, orang yang cerdik. Man dana nafsahu wa alima bima ba'dal maut wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang memuhasabah diri dia. Mandana nafsu, dia muhasabah diri dia. Tengok apa kurang dia. Wa amila lima ba'da, beramal untuk selepas mati dia. Wal ajizu, orang yang lemah, lawan, cerdik tadi, bodoh. Bahasa kita bagi kasar sikit lah. Kalau kata orang yang lemah ni dia rasa tak kasar mana kan. Dia tak berasa mana. Al-kayyisu cerdik. Lawan cerdik, bodoh. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang al-ajiz, orang yang lemah, orang yang lawan cerdik tadi, bodoh, iaitu orang yang atba'a nafsahu hawa, ikut hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dia berangan-angan agar dapat rahmat Allah. Berangan-angan ya. Ni orang yang buat maksiat tapi dia berangan-angan mendapat keredaan Allah, dapat rahmat Allah. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah tapi dia berangan-angan nanti mati baik. Nanti aku masuk syurga. Padahal beramal tak ada. Melaksanakan perintah Allah tak pun, malah melakukan kemungkaran. Ni kata orang yang tidak cerdik. Jadi disebutkan di situ orang yang sebenar menggunakan akal dia, itulah orang yang pastinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita sebut berakal. Baik itu Allah sebut dalam ayat surah At-Tin, kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan telah sungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami rendahkan mereka itu serendah-rendah darjat. Awal Allah sebut sebaik-baik ciptaan kerana dilengkapi dengan kelengkapan yang cukup. Ada akal, ada nafsu. Yang menjadi khalifah kita ni layak jadi khalifah di atas muka bumi. Tapi dia jadi rosak pada kesempurnaan penciptaan manusia itu bila mana dia tidak illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia tidak beriman dan beramal soleh. Kerana dia tidak sebenarnya menggunakan kelebihan yang Allah beri kepada manusia, kepada kita ni. Orang kufur tak ada akal,
Mana orang kufur ni bahasa kita sebut bodoh. Habis itu Allah sebut saya qulus sufaha minan nas, telah berkata orang yang bodoh dalam kalangan manusia. Sufaha ni safihun, bodoh. Sufaha jamak ramai. Telah berkata orang-orang yang bodoh kan. Orang yang bodoh-bodoh. Orang-orang ke? Orang-orang bodoh ke? Orang yang bodoh-bodoh kan. Dah jamak. Pasal depa kata dalam bahasa ni orang-orang ni hak duk di benda tu orang-orang kan. Salah kita nak terjemah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ni orang duk bendang tu, tengah bendang orang-orang tu kan. Sah tu. Kan? Itu bahasa tak apa biar kat dia. Cuma kita faham lah. Kan? Nak sebut jamak ramai. Wahai orang yang beriman. Wahai dia dua mari seruan. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bila datang ya ayyuhan nas, maka seruan kepada seluruh manusia, lebih kepada akidah, beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, itu kepada orang, hanya orang beriman, lebih kepada ibadah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ia tak berdatang ya ayyuhan nas kutiba dah. Pasal wajib untuk puasa orang Islam. Orang bukan Islam puasa, kalau diikut kita puasa juga, dia tengok nampak seronok je orang Islam puasa Ramadan. Dia pun nak puasa juga. Kan? Maka tak ada apa dapat. Manfaat kebaikan tu tak ada apa untuk akhirat. Manfaat dunia, siapa pun akan dapat manfaat dunia. Baik orang Islam, baik bukan Islam, baik manusia, baik binatang dan semuanya. Mendapat manfaat kebaikan untuk dunia. Sebab itu orang bukan Islam pun berjaya, kaya, raya, bahagia dan sebagainya yang lain. Kerana itu sifat Rahman Allah kepada makhluk. Seluruh makhluk, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semualah alam. Cuma sifat Rahim yang kita bicarakan dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim, hanya orang yang beriman mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, dimasukkan dalam syurganya. Baik. Kemudian kita sambung sikit lagi. Mana tadi? Katanya jikalau benar mereka itu, erti bahawa berdusta oleh mereka itu kerana bahawasanya tiada wasitah antara dusta dan antara benar. Tak ada pertemuan lah, tak ada jalan. Tak ada jalan yang boleh nak temu antara dusta dengan benar. Tu. Maksud jikalau benar mereka itu, artinya bahawa berdusta oleh mereka itu kerana bahawasanya tiada wasitah antara dusta dan antara benar. Khilaf bagi Mu'tazilah pada kata mereka itu dengan wasitah, dan iaitu barang yang muwafaqat bagi waqi' dan menyalahi akan i'tiqad. Maka bahawasanya yang demikian itu tiada dinamakan benar dan tiada dinamakan dusta di sisi mereka itu. Dan atas qaul ini tiada lazim daripada ternafi benar itu subuk dusta seperti akasnya, tetap dusta dan seperti akasnya lawan dia. Bersalahannya atas qaul yang pertama, yakni lazim daripada tiada benar subuk dusta, tetap dusta. Baik. Maka di sini pandangan Mu'tazilah ni dia ada beza sikit. Pandangan yang kita pegang iaitu i'tiqad bahawa subut sidik subut benarlah. Tiada benar tu tidak subut tidak dusta. Gitu. Baik. Dengan katanya nescaya lazim dusta pada khabar Allah Taala, yakni khabar yang menempati jua bukan hakiki. Kerana bahawasanya tiada dapat daripada Allah Taala khabar dengan membenarkan mereka itu pada hakikat, seperti bahawa berfirman ia telah benar hamba-Ku hingga akhirnya. Ni, telah benar hamba-Ku, qaulihi ta'ala sadaqa 'abdi fima yuballighu anni. Qaulihi ta'ala, ya, maka dengan firman Allah Taala sadaqa 'abdi, telah benar hamba-Ku fima yuballighu anni, pada apa yang disampaikan daripada aku. Baik, mula di situ, daripada situ hak ni mana nak urai hak bawah tu pula. Nescaya lazim dusta pada khabar Ta'ala, yakni khabar yang menempati jua bukan hakiki. Kerana bahawasanya tiada dapat daripada Ta'ala khabar dengan membenarkan mereka itu pada hakikat,
seperti bahawa berfirman ia telah benar hamba-Ku hingga akhirnya, dan hanya saja yang dapatkan mukjizat jua yang menempati ia pada tempat yang demikian itu, seperti barang yang menyebut oleh musannif dengan katanya litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawli ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Karena membenarkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang menempati pada tempat firman-Nya Ta'ala, benar hamba-Ku pada tiap barang yang menyampaikan ia daripadaku. Maka ia dikira sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Ya, pandangan di sini sebut bahawa sidik itu bagi sifat para anbiya mursalin benar pada segala kata itu adalah mukjizat, kelebihan. Tu. Kerana pada manusia ni gitulah, kan? Adalah apa tidak apa bila benar ni ada masa yang tidak benar, kan? Mana betul, ada masa yang tidak betul, kan? Bila kata para anbiya mursalin ni betul berlaku, semua tika dan saat, walaupun apa tak betul. Walaupun apa tak betul, tak ada contoh lah nak bagi ya, kan? Boleh jadi pada pandangan lawan lah, pandangan musuh, pandangan kufar, nampak tak betul, kan? Tetapi benar. Yalah, apa yang disebutkan Nabi SAW yang apa, yang daripada Qurannya, apa daripada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, yang kemudian ni baru berjumpa, kan, melalui kajian dan sebagainya, kan. Maka itu nak sebut benar, kan? Walaupun pada masa tu mana boleh jadi betul tak betul. Maka hak betul tak betul tu kalau kata datang daripada lisannya Nabi SAW, benar, pasti akan berlaku, kerana ia datang daripada Allah, wahyu atau ilham daripada Allah. Ni yang kata mukjizat. Maka segala apa yang Nabi sebut tu pelik lah, contohnya pelik tetapi benar. Pelik kan, mari pun ada kan kisah pelik tapi benar, kan? Pelik tapi benar, maksudnya tu kira kata perkara yang khariqul adat, mencari adat, mukjizat. Yang pelik tapi benar ni khariqul adat, mencari adat. Ya, kita sebut selalu mencari adat ni 5, kan, 5 bahagian dia. Ada 2 kepada Rasul, irhas dan mukjizat. Irhas sebelum dilantik, mukjizat selepas dilantik. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kepada waliullah, karamah. Tu. Kemudian kepada orang awam biasa, maunah. Kemudian ada juga kepada orang yang kufur kepada Allah, yang disebut istidraj, penghinaan, kan? Walaupun pelik berlaku, ya boleh berlaku kerana Allah berkehendak nak beri. Bila Allah berkehendak nak beri, Allah beri. Berlakulah perkara pelik kepada yang bukan Islam umpamanya, musuh Islam umpamanya pelik. Maka ya kerana kehendak Allah, Allah nak beri, pelik itu berlaku. Ya, sebagai disebutkan istidraj, penghinaan Allah, makin jauh sehingga mengaku diri Tuhan. Itu kita pelik, kan? Jadi tak pelik. Hak mengaku diri Nabi, kan? Kita pelik. Pasal apa orang ni pelik gila mana mengaku diri Nabi? Pasal tu istidraj. Dalam pelik pun ia tak pelik lah. Pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan, kan? Walaupun ada kelebihan-kelebihan, kan? Ya. Macam ayah pin, kan? Kita tak tahu, kita tak jadi pengikut dia, kan? Banyak perkara pelik tu. Kalau dia baik tu ramai pengikut. Air kaki basuh pun boleh minum. Kita air basuh kaki kita sendiri pun kita tak minum. Basuh kaki kita tak ada, minum tak minum, kita pun berasa jijik walaupun kaki kita sendiri ni kaki orang boleh minum lah tu. Tu pelik lah tu, kan? Orang sampai boleh sanggup minum, sampai nak ambil apa nak sebut, karamah kot, kemuliaan dia. Tu sampai gitu sekali. Nak ambil barakah, keberkatan daripada dia, air basuh kaki. Sampai gitu sekali. Ni kata benarlah, kerana Allah nak beri. Adalah pelik-pelik, kan? Tu. Jadi ada pengikut. Walaupun kata, sampai gitu pun ada pengikut. Ya ada lah, kan? Pasal dalam
dalam dunia ni, selain daripada kita kata hak manusia sendiri, ada lagi iaitu yang kita tak nampak. Syaitan dan jin. Hak pelik-pelik mari daripada tu jin lah. Baik. Kemudian mari kita 3.5 jam ya tak? Lagi sikit lagi, boleh sikit lagi. Dimaafkan. Tapi jangan setengah jam sampai sejam, tu lebih pula. Macam 2 kali. Baik. Mana tadi? Okey. Kerana membenarkan Allah Ta'ala bagi itu dengan mukjizat yang menempati pada tempat firman-Nya Ta'ala. Mukjizat. Allah beri mukjizat. Jadi tidak mustahil. Jangan pula kata takkan tak ada pun, tak ada satu pun yang tidak benar. Ya, tak ada satu pun yang tidak benar, semua benar belaka. Tu kita kena i'tiqad. Bila yang kata 3 lah kan. Iqrarnya Nabi, lisannya Nabi, ya, dan juga perbuatannya Nabi, semuanya benar belaka. Kerana ia datang daripada mukjizat dan juga ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak aku bercakap ni menurut hawa nafsu. Wa ma yantiqu, nutuk ni nak bercakap, buat keluar daripada mulut ni, daripada ikut hawa nafsu. Illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Artinya dan membenarkan orang yang berdusta itu dusta seumpamanya. Jadi kalau kita membenarkan orang yang berdusta itu dustalah. Kan? Sebab dusta, bila dusta kita kena menyatakan bahawa dusta. Tak boleh kata benar. Kan? Tak boleh kata dia tu benar pasal dia berdusta, melainkan kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak boleh nak kata. Kita tahu ia betul tak betul. Benar ke dusta, kita tak tahu. Kita boleh kata hang dusta? Boleh, tak boleh. Melainkan kita tahu. Bolehlah kita tahu dia berdusta. Pasal kita nampak. Kan? Kita nampak dia sekian buat ni, betul? Kita kata hang nipu tak betul. Kita nampak kan? Ataupun pakai CCTV. CCTV nampak jelas dia. Tak mengaku lagi. Kan? Kata hang dusta. Kan? Kalau kata ada bukti tak apalah. Ada dia punya burhan tu, tanda-tanda, tak ada jadi masalah. Baik. Kemudian dan makna membenarkan itu mengkhabarkan daripada benarnya. Khabar hak benar. Maka maknanya kerana mengkhabar oleh Allah Ta'ala daripada benar mereka itu pada segala khabar mereka itu, dengan bahawa mereka itu rasul yang menyampaikan mereka itu daripada Allah. Gitu lah. Mudah faham. Kerana Allah yang suruh perintahkan para rasul untuk menyampaikan risalah daripada Allah untuk umat manusia. Dan bandingan yang demikian itu barang yang apabila mendakwa oleh seorang bagi jemaah bahawasanya ia pesuruh daripada raja dan mengkhabarkan ia akan mereka itu dengan bahawasanya raja menyuruh akan mereka itu dengan bahagian-bahagian, maka berkata oleh mereka itu baginya, apa dalil atas benar kau? Ni bagi dia bagi satu misalan lah. Maka berkata ia bahawa raja itu berbuat atas kamu bahagian-bahagian atas menyalahi adatnya. Maka berbuat raja itu akan demikian itu adalah ia dalil atas benarnya. Maka berbuatnya akan yang demikian itu membenarkan baginya kerana bahawasanya menempati ia pada tempat katanya telah benar oleh demikian orang itu pada dakwaan bahawasanya rasulku dan pada barang yang mengkhabar ia akan kamu dengan dia. Maka hujung ni sebagai nak tasih lah, telah benar oleh demikian orang itu pada dakwanya bahawasanya rasulku dan pada barang yang mengkhabar ia akan kamu dengan dia. Baik, itu sebagai misalan lah. Bila orang mari berita datang daripada sang raja, kan? Sang raja, benarlah kita kata boleh jadilah, memang boleh jadilah pada manusia. Tapi bila pesuruh ni yang disuruh oleh raja, memang pesuruh raja, kemudian dia buat mari satu bukti, tanda yang dia ni adalah pesuruh raja tu, kan? Yang disebut bukti tadi, tanda. Apa dalil lah, dalil burhan tadi. Apa dalil atas benar engkau? Dia berilah dalil bukti bahawa dia ni adalah pesuruh raja tu. Buat mari satu bahagian-bahagian, buat mari satu berita ke, perintah ke apa ke.
Kan? Ada bukti yang dia bawa mari bukti tu sebagai tanda bahawa ia datang daripada raja tu. Maka kita boleh kata dusta tak? Benar, maksudnya orang itu akan, bila ada bukti tu, maka dia akan percaya. Sebagai membuktikan bahawa orang yang bawa mari berita itu adalah pesuruh. Demikianlah pada para rasul, bukti dia itu pada mukjizat. Pada mukjizat lah. Kelebihan, keistimewaan yang Allah beri kepada rasul. Yang mencari adat tu. Maka tu selesai di situ pada perkara yang harus bagi para rasul. Tapi hok ujung ni mari sebut, mari dalil akli pada wajib sifat benar. Pasal berkait dengan mukjizat tadilah. Baik. Kemudian kita akan masuk pula nanti pada bahagian yang khusus dalam menceritakan tentang mukjizat para rasul. Yang ini hanya bagi para rasul. Ia tak boleh kata, oh ya ada kelebihan dah. Wah kau ada mukjizat dah boleh. Tak kena, tak betul. Kalaupun ada kelebihan, hanya sekadar paling tinggi adalah karamah lah pada para waliullah. Cuma karamah ni ia tak boleh nak dipertontonkan. Dia boleh jalan atas air contoh. Dia pertontonkan, oh aku ni wali, mu tengok aku jalan atas air. Atau jalan atas angin, mu tengok aku jalan atas angin. Tu tak. Tu bila dia Allah Sayyidina Muhammad dia buat begitu, maka itu bukan karamah. Itu sebagai istidraj atau kita sebut ia datang bantuan daripada jin. Pasal orang yang waliullah ni dia Allah Sayyidina Muhammad dia tidak mau karamah itu, kelebihan yang ada pada dia itu diketahui umum. Karena dia tak ada apa kita nak sebut karamah itu sebagai, kalau mukjizat itu tak apa. Nabi para rasul tu nak menunjukkan mukjizat sebagai membenarkan nabi itu, membenarkan kata-kata nabi sebagai nabi rasul. Kan? Mukjizat tu sebagai nak membenarkan kerasulan, tak apa. Baik itu bila ada minta kepada nabi nak tunjukkan mukjizat, nabi boleh nak menunjukkan mukjizat supaya Allah SWT sebagai bukti, tanda yang kata burhan tadi, dalil yang nak menunjukkan bahawa nabi itu adalah rasul, nabi datang itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lain-lain tak boleh. Apalagi kalau maunah ni dia tidak berulang, dia sekali tu je. Kerana pertolongan Allah, masa tu Allah tak berkehendak lagi mudarat kepada dia. Tu duk tiga macam hari tu sebelum buka sekolah kan, ada jatuh bangunan kan, seorang guru jatuh bangunan tu, tu meninggal kan. Untuk proses apa, nak buat apa kan, jatuh kan. Ni jatuh tapi tak meninggal. Pelik kata pelik. Tiga hari jatuh. Ketika hati jatuh pun parah dah. Jadi tu kepala tu. Kan. Ni jatuh tiga. Allah Sayyidina Muhammad tak ada apa. Boleh jalan molek. Aku ni hebat kan. Plastic man. Plastic man pula. Naik pula tiga terkejut pula mampu Pasal waktu masa tu Allah tak berkehendak. Buat pula tu membunuh diri ya. Waktu pasal terjatuh lah, jatuh duk main lagu mana gelecop pun jatuh. Jatuh tak ada apa ya. Aku ni hebat Nak buat pertunjukan pula orang yang tengok ni, aku tak ada apa jatuh. Mampu kan bersepai tu. Jangan. Pasal maunah tu kerana dia sekali ya. Kerana Allah nak beri pertolongan. Dalam erti kata bagaimana masa tu Allah tak berkehendak mudarat dia. Allah tak berkehendak untuk dia mati ke, untuk dia sakit dan sebagainya. Walaupun adat dia bawa sakit tetapi kerana masa tu Allah tak berkehendak, ataupun orang sebut malaikat sambut. Pada satu video klip yang adalah dia share budak ni berapa tahun, 3-4 tahun jatuh ni. Lepas tu jatuh belakang dulu jatuh. Lepas tu mak dia mari. Kata hang keluar ke mana? Pasal dia tutup pintu bawah ni. Lepas tu dia kata tergatal. Mak dia pun heran, tinggi jatuh. Tapi
memang ayatul hubbu. Mana yang disebut sebagai apa? Maunah lah kan. Atau kita sebut malaikat sambut lah. Orang tu sebut malaikat sambut. Dia tak mudarat kepada dia. Sakit pun tak, cedera pun tak. Cedera pun tak. Boleh bangun molek. Jatuh. Tinggi silin tu jatuh. Jatuh belakang dulu ni. Orang tu kata jatuh belakang dulu, tak boleh bangun dah. Tulang-tulang ni kan. Tapi tak ada apa, bangun molek. Lepas tu mak tanya, "Ai hang keluar ke mana?" Tapi bahasa dia kita tak faham. Dia tunjuk atas tu, maksudnya keluar dari atas. Hebat itu je kan. Tu. Baik. Nanti mukjizat ni kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang. Mukjizat ni pun panjang jugalah. Baik. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ini. Kerana apa? SOP-nya memberi limit masa 30 minit dan kita lebih dah sikit ni. Baik. Jadi kalau tak ada limit tu pukul 9.30 pun tak apa, boleh habis kan. Pun tak apa pasal kita lama tak jumpa kan. Lama tak jumpa tu lagu tu lah, dia kira nak baca kan. Tapi pasal dah SOP-nya kita kena ikut lah kan. Kena ikut SOP. Baik, jadi sekadar itu sebelum saya tangguh kau ada apa nak tanya, soalan ke muskilan, ya dipersilakan. Lebih kurang satu soalan lah, 2-3 minit. Bismillah. Baik, saya kira tak ada soalan. Pasal kalau ada soalan main 10-15 minit pula nak jawab soalan tu kan. Tu. Jadi soalan pun selepas anulah, selepas daripada boleh keluar dari panduan yang baru lebih dari 30 minit tak apa kan. Baik, sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dalam urusan agama kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tangguh majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.